Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maryam Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeff Hasbullah, Imran Kadir, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Abu Hanafiyah, Abu Bay Channel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita masih menunggu lagi sahabat-sahabat untuk bersama di dalam pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Kita pergi kepada pengajian malam ni, masya-Allah, dalam jilid ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berehat 2 malam. So, kita masih menunggu, masya-Allah. Hadirkan diri, teruskan share, tekan butang share, subscribe, butang share, masya-Allah. Kita duduk dengan niat untuk amalkan dan sampaikan dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Abdullah Azli Al-Fansuri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Kita masih menunggu sahabat-sahabat, masya-Allah. Setelah Ruqiyah Hayat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubli balik kampung mungkin, masya-Allah. Nubli balik kampung, mungkin ada yang lain sibuk-sibuk. Sayyid Al-Sufyan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Betul sih, Nubli balik kampung sibuk. Tak apa, dia boleh lihat semula Cikgu Rosunah Loman, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat 295 ya, di dalam bab dalam jilid ketiga dalam kitab Shalah, di dalam bab bersederhana di dalam beramal. Dan hadis ke-1246, 1246 dalam kurungan nombor 6. Agama itu mudah. Agama itu mudah, ya, betul lah. Kita berada di muka surat tersebut. Kita minta respon daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masya-Allah. Hadirin dan hadirat, masya-Allah. Ghaibin dan ghaibat tu tak termasuklah ghaibin yang hadir, hadirin dan hadirat lah, tetapi di dalam di dalam live kita pada malam ni. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu mudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wa lan yusaddina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil udwati والروحة وشيء من الدجلة من الدلجة
Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu yusur, agama itu mudah. Seseorang yang sangat menyusahkan dirinya dalam beramal, seorang yang mana agak menyusahkan dirinya dalam beramal dengan agama kelak pasti tidak mampu meneruskan amalan itu. Maka hendaklah kamu bersederhana. Nabi kata, saddidu, bersederhanalah, melakukan dengan mudah dan memberi berita gembira. Bantulah dirimu dengan melakukan perjalanan pada waktu pagi dan petang dan sedikit pada penghujung malam. Dan bantulah dirimu maksudnya sekurang-kurangnya dalam beribadat itu. Penerangan agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan satu lagi firman Allah SWT, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak menjadi kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah di dalam perkara agama. So telah kita jelaskan, kita agama tu senang. Jadi kalau kita senang, jangan kita susahkan. Maksudnya begini, maksudnya kita melakukan perbuatan tadi dengan cara, ada orang kan, dia tengok satu benda tu mudah tapi dia susahkan. Benda tak susah pun, tapi kadang-kadang dia tak nak buat, dia akan susahkan. Dia akan cuba bentang satu benda, kita rasa memang susah lah. Tapi ada orang benda susah tapi dia bentang dengan cara yang Masya Allah, kita kata Allah mudahnya. Orang tak dibentang, masa nampak benda tu susah. So, sebenarnya cara kita handle, cara kita macam mana nak handle perkara-perkara tersebut. Jadi sebab itu mudah di sini ialah macam mana untuk kita memudahkan. Allah Ta'ala kata macam mana kita nak mudahkan untuk kita handle benda tu, untuk kita atur benda tadi. Jadi kita jangan memberatkan. Jadi benda-benda berat ni perlu kita buat. Jadi satu-satu benda tadi, perkara-perkara ni, mula-mula kita mungkin tak boleh buat benda besar. Jadi kita kena buat benda yang kecil, tapi kita perlu membina isti'adat dan kebolehan. Tuan-tuan kena faham di sini dulu konsep dia. Kita perlu membina seorang insan tadi, dia mempunyai capacity, dia mempunyai kebolehan. Cuma dia kena tambahkan capacity dan kebolehan itu supaya mencapai had penghujung, mencapai had maksimum. Dia tak boleh berlepas dia, saya tak boleh buat, saya tinggal lah. Tak, oleh kerana mudah, agama ni mudah, tak buat, tak ada. Dia tak boleh. Nanti tak ada perintah yang mana Allah perintahkan sesuatu yang wajib itu tak mampu kita buat. Benda perkara-perkara yang sunat itu perlu kita atur dalam diri kita untuk kita membentuk satu kebolehan. Di dalam diri insan tu dia mempunyai isti'adat. Dia ada isti'adat, kemampuan. Dan isti'adat ini dia akan tercipta. Isti'adat ini dia akan bertambah dengan kita menambahkan kebolehan dan kemampuan. Betul, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan menanggungkan kita satu bebanan yang tak mampu kita buat. Tetapi tak ada bebanan perintah yang wajib yang tak mampu kita buat. Kesemua bebanan perintah wajib itu mampu. Dan bahkan yang sunat, yang dituntut pun, kalau kita membina kebolehan dan kemampuan, kita panggil isti'adat, kemampuan. Satu orang kalau dia tak belajar, dia tak ada kemampuan. Tapi bila dia belajar, dia ada kemampuan. Satu orang dia tak pandai naik basikal. So dia belajar naik basikal. Dulu dia naik basikal tayar 4. Masa kecil naik basikal tayar 4. Tapi Masya Allah, dia naik tu dia buang tayar dia. So dia latih. Dia boleh bawa basikal dengan 2 tayar. Tapi Masya Allah, kalau dia dah buat satu latihan yang kuat,
Ya, dia kan kalau dia buat lombong, nas ma'adid, kemampuan. Jadi kalau dia tengok basikal tu kan, bila ada basikal, sampai satu tahap dia tak payah pegang handle lagi dah basikal tu. Basikal tu boleh jalan, dia boleh kawal basikal tu tanpa dia pegang handle. So ada kemampuan yang mana Allah bagi. Jadi maksudnya dia mudah bila kita aturkan perkara-perkara tersebut tadi, kita aturkan perkara-perkara itu dan kita buat, dan sesuatu yang mudah tu kita bentang dia. Satu benda yang susah bila kita bentang dengan cara mudah, benda tu mudah je nak selesai. Kalau satu yang benda yang susah kita bentang, benda yang mudah kalau kita bentang perkara tadi dengan kesusahan, kita rasa lah susah nak buat. Ada orang dia bentang tu macam susah, benda tu mudah aja. Begitu. Jadi dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan bersusah payah dalam perkara agama. Maksudnya agama itu mudah, jangan memberatkan ke atas diri. Ada dua maksud. Agama itu mudah, jangan kita beratkan. Ada, tapi atas dua perkara. Pertama, seseorang mewajibkan sesuatu yang tak wajib ke atasnya. Ke atas dia. Benda tak wajib, dia wajibkan. Beratlah. Apabila usia lanjut nanti, dia tak mampu lagi nak buat, dia akan merasa lemah daripada melakukannya. Masya Allah, wajibkan perkara-perkara yang sunat. Tapi satu masa manusia dia akan lemah, dia akan ajiz, dia tak mampu untuk melaksanakan lagi pada masa tersebut. Kedua, atau dia berkata, saya tidak mahu beramal dengan rukhsah. Dia kata dia tak nak amal dengan rukhsah. Ada tempat dilonggar, kita longgarkan. Ada tempat rukhsah tu lebih baik daripada azimah. Dulu kita dah belajar tentang rukhsah dan azimah. Rukhsah ni, azimah ni benda yang terbaik kita buat. Benda yang pure, macam mana nak terbaik. Benda yang kalau kita gak 100% lah, 90 hingga 100% kita buat tu dengan teliti, dengan baik. Kita buat dengan sempurna. Kita buat dengan sempurna. Satu rukhsah dia ada kelonggaran. Tapi ada tempat rukhsah itu lebih baik kita beramal dengan rukhsah. Ada tempat kita beramal dengan azimah. Jadi dia kata tak. Jadi setelah kita jelaskan dahulu, kalau ada 10 perkara, 7 kita beramal dengan azimah, 3 kita beramal dengan rukhsah. Itu menandakan bahawa kita seorang insan yang kerdil dan lemah di hadapan Allah SWT, dan kita tak mampu untuk melaksanakan kesemua yang azimah tadi. Jadi dia kata, aku tak nak beramal dengan rukhsah, longgar-longgar ni aku tak nak. Aku nak keraskan, ketatkan ke atas diriku. Aku nak beramal dengan azimah saja, benda-benda besar saja. Tidak boleh mengatakan demikian kerana kita tak boleh kata macam tu, sebab mungkin satu masa hari nanti pasti dia akan beramal dengan rukhsah. Jadi sebab itu bila kita tengok satu orang buat satu benda yang tak betul, benda yang simple dalam agama, kita kata lah benda ni bukan buat. Tak boleh kata macam tu, sebab kita mungkin satu masa kita akan melakukan sebagaimana yang dia kata. Begitu juga dengan dosa. Orang tu buat dosa, kenapa macam tu? Kita tak boleh, kita berdoa kepada dia supaya Allah SWT memberi tunjuk dan hidayat kepadanya. Tak tahu satu masa nanti kalau kita tengok dengan pandangan yang sinis, yang tak baik, mungkin kita akan terlibat dengan dosa tersebut. Saddidu, Nabi kata, maksudnya bersederhana. Sederhana maknanya kita bentang perkara itu dalam bentuk sederhana, dan buatlah mengikut kemampuan. Sederhana, buat betul. Saddidu maksudnya buat kesederhanaan yang sempurna lah. Kesederhanaan yang sempurna. Kalau tak boleh, dekatkan sikit. Waqaribu, dekatkan kepada kesederhanaan tadi, dan hampirkan diri pada amalan agama dengan cara yang mudah. Kita bentang ni, jangan menjauhkan dengan kesusahan. Jangan menjauhkannya dengan kesusahan dan bebanan, serta memintalah pertolongan daripada Allah. Selepas tu kita mintalah pertolongan daripada Allah, sebab Allah lah yang memudahkan kita, yang memberi taufik kepada kita, yang memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya secara berterusan. Atau maksud saddidu ni usaha dan buat amalan bersungguh-sungguh. Ni makna kedua. Kita buat betul-betul. Buatlah sebagaimana yang diperintah dengan sempurna. Qaribu, kalau tidak dapat mencapai kesempurnaan,
maka buatlah semampu mungkin. Ataupun kita tak maknakan saddidu ni kesederhanaan. Kita kata buat macam mana pun kena buat. So mungkin yang boleh bersungguh-sungguh. Kalau tak mampu, waqaribu. Jika tidak dapat mencapai kesempurnaan, buatlah semampu mungkin. Atau makna lain bagi qaribu ialah dekatilah amalan agama dengan cara yang mudah. Jangan wajibkan amalan yang tak mampu untuk dibuat. Imam Tibi rahmatullah alaih, dalam bab ini Imam Tibi menyatakan bahawa maksud asal qaribu ialah saddidu, yakni bersederhana. Qaribu dan saddidu tu maksud dia sama je, kata Imam Tibi kata kepada ustaz pengarang tadi. Pengarang kitab Mirqat mengatakan jumlah qaribu ialah takkid kepada jumlah sebelumnya dari segi makna. Ini yang diterangkan oleh masyayikh-masyayikh yang terdahulu. Khair, hadis ke-1247 kurungan 7. Amalan sunat yang tertinggal boleh diganti di waktu fajar dan zuhur. Ada amalan-amalan yang kita lakukan sepatutnya sebelum subuh kita kena selesaikan. Zikir-zikir tadi. Tapi kalau kita tak sempat, mungkin kita dalam keadaan mengantuk dan sebagainya, maka kita boleh lakukan amalan yang sepatutnya kita lakukan sebelum subuh atau selepas subuh. Kita boleh buat dia sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur lah kita boleh habiskan. Kita panggil dia makmulat tadi, iaitu amalan-amalan yang telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatul zuhri wa kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail. Rawah Muslim. Tengok hadis dia datang, walaupun kita tak mampu dah malam tu, tapi seolah-olah kita ditulis sebagaimana kita melakukan amalan yang pada waktu malam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertinggal amalannya atau sebahagian daripadanya lalu dia menyempurnakan, dia sepatutnya dia tertinggal, tak tertinggal maka tertidur terus, atau dia dah buat separuh, ada separuh lagi, menyempurnakan pada waktu antara subuh dan zuhur. Antara subuh dan zuhur dia sempurnakan amalan yang biasa dia buat. Amalan akan dikira seperti mana dia melakukan pada waktu malam, pada waktu macam seolah-olah dia melakukan waktu itu pada waktu malam. Macam kita zikir pagi petang, ada zikir-zikir orang yang terima daripada syekh, sepatutnya wirid-wirid ini, iaitu wirid-wirid ini kita panggil dia makmulat ni. Wirid-wirid itu makmulah, amalan-amalan yang kita nak jadikan amalan makmul kan. Kita belajar ilmu tadi bukan sekadar maklumat, tapi kita nak jadikan dia makmulat. Kita nak jadikan dia satu makmulat. So kita makmulkan dia. Mungkin kita makmulkan sebelum subuh. Macam kita baca Quran, kita habis satu juzuk sebelum subuh, tapi kita tak sempat nak habis. So kita buat di antara zuhur, subuh dengan zuhur tadi, tengah-tengah tadi, sebelum zuhur kita selesaikan. Hadis ini bermaksud apabila seorang langsung tidak terjaga daripada tidurnya untuk melakukan ibadat yang tertentu, atau seorang yang terlalu letih kerana tidak mampu menyempurnakan ibadat yang tertentu, maka dia boleh melakukannya atau menyempurnakannya sehingga sebelum zuhur keesokan harinya. Sebelum zuhur pada keesokan harinya. Imam Tibi rahmatullahi alaih menjelaskan bahawa perkara ini dikhususkan pada waktu sebelum zuhur kerana ia bersambung dengan waktu akhir malam tanpa sebarang pemisah kecuali solat subuh. Oleh kerana itulah apabila seorang berniat untuk berpuasa sunat selepas subuh sehingga sebelum zuhur, maka niatnya sah. Sepatutnya puasa sunat kan kita niat malam, tapi kita terlupa niat malam, kita boleh niat sebelum subuh. Kita boleh niat selepas subuh dan sebelum masuknya waktu zuhur. Kerana niat selepas zuhur, maka tidak lagi sahnya amalan sunat tersebut, khususnya puasa sunat yang kata kita tak niat tadi.
Okey, hadis ke-1248 kurungan 8, dibenarkan solat dalam keadaan duduk atau berbaring apabila mempunyai keuzuran. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin, rawahu Bukhari. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersolatlah solatlah berdiri jika kamu tidak mampu, solatlah duduk jika kamu tidak mampu juga, maka solatlah dalam keadaan berbaring jika tidak mampu. Imran bin Husain satu orang sahabat Nabi SAW yang mana telah kita jelaskan dahulu, beliau di antara sahabat yang kena stroke dan usia dia panjang. Dia kena stroke selepas 30 tahun baru dia meninggal. Dia kena stroke, dia tak boleh bangun. Dia hanya duduk di atas tempat tilam dia saja. Bergerak sedikit ke kanan ke kiri saja. Mungkin gerak kali pertama untuk buang air, pusing kali pertama nak buang air, pusing kali kedua nak buang air besar. So tu aja 30 tahun dengan penuh kesabaran. Ni hadis ini diriwayatkan oleh beliau sebab dia dalam keadaan uzur. Dia tak ada keadaan uzur. Imran bin Husain 30 tahun dia kena stroke. Dia kena stroke dan beliau kena stroke dan selepas 30 tahun beliau meninggal. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau mengiring di atas lambung pun tidak mampu, maka dibenarkan untuk berbaring. Dalam sisi mazhab Syafi'i, afdal mengiring di atas lambung berbanding dengan berbaring. Berbaring itu terlentanglah, baring terlentang. Berdalilkan hadis ini, Hanafiyah berpendapat berbaring lebih afdal berbanding mengiring di atas lambung. Itu di antara mana yang afdal dan mana yang kurang di segi afdaliyah sajalah. Cara berbaring ialah kaki dihadapkan. Makna berbaring ni tidur baring, tidur terlentang lah tu. Bukan baring tu terlentang dan terlentang. Kaki dihadapkan ke kiblat dan kepala ditinggikan sedikit supaya menghadap ke arah kiblat dengan meletakkan sesuatu di bawahnya. Berbaring di atas lambung yang kanan seperti posisi mayat dalam kubur. Satu mudah. Imam Ibn Malik rahmatullahi alaih menyatakan mengenai maksud hadis ini, beliau bahawa janganlah kamu memaksa diri mengamalkan wirid yang banyak sehingga kamu tidak mampu untuk istiqamah. Berkemungkinan suatu hari nanti amalan itu akan ditinggalkan terus. Fa innallaha la yamillu, maknanya Allah Subhanahu wa taala, maknanya ialah tidak memberikan ganjaran. Tak memberikan ganjaran. Solat sunat tanpa uzur mendapat setengah ganjaran. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan wa qala in shalla qa'iman fa huwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajri qa'idin. Rawahu Bukhari. Sayyidina Imran bin Husain meriwayatkan, bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang lelaki dalam solat dalam keadaan duduk. Lalu baginda bersabda, jika dia solat berdiri itu adalah lebih afdal, dan barang siapa yang solat duduk dia mendapat separuh daripada pahala orang yang solat berdiri, dan barang siapa yang solat berbaring dia mendapat separuh daripada pahala solat orang yang solat duduk. Ini kaedahnya bila tak uzur lah. Kalau uzur dia duduk, dia dapat sempurna kerana dia tak dapat bangun. Kalau dia uzur, dia tak boleh duduk, dia berbaring, sepahala sempurna juga. Man solat na'iman, dimaksudkan ialah solat fardu atau sunat. Terdapat sedikit persoalan. Jika dimaksudkan solat fardu, maka tiada siapa yang boleh solat duduk melainkan orang yang uzur. Apabila seorang menunaikan solat sunat sambil duduk sedangkan dia mampu untuk berdiri, maka dia hanya mendapat separuh ganjaran. Selagi kita mampu untuk berdiri dalam solat fardu, selagi itu kita tak dibenarkan duduk. Solat fardu jika tanpa uzur tidak boleh duduk. Jika uzur dalam solat fardu lalu solat mengiring dan berbaring, maka dia mendapat pahala penuh seperti berdiri. Masalahnya jika solat sunat, hukum solat sunat dilonggarkan. Jika tidak uzur pun boleh solat dalam keadaan duduk dan sah solatnya, tetapi mendapat separuh pahala.
Dalam solat fardu tiada pilihan, maka akan mendapat pahala penuh walaupun duduk, iaitu dalam keadaan uzur. Imam Tibi menakalkan daripada Imam Sufyan Al-Sawri rahmatullah alaih bahawa seorang yang mempunyai keuzuran lalu menunaikan solat sambil duduk tetap mendapat ganjaran yang penuh seperti ganjaran orang yang bersolat berdiri, dengan syarat dia berniat bahawa kalau tiada uzur pasti aku akan berdiri, sebagaimana mafhum di dalam hadis-hadis sahih bahawa orang yang meninggalkan amalannya kerana uzur akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang tidak uzur. Sebab kalau kita uzur pun kita tak boleh buat, maka dikira pahala. Misalnya kita sembahyang, kita selalu sembahyang duha kerana safar, kita berkeuzuran tak dapat duha, maka kita mendapat pahala yang sama. Fasal kedua, faslus sani, al-faslus as-sani. Ada ya, tak ada ya pula tu. Fasal kedua, kelebihan seorang yang sibuk berzikir dalam keadaan berwuduk sebelum tidur. Dalam keadaan berwuduk sebelum tidur. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qalu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man awa ila firashihi tahiran wa zakarallahi hatta yudrikuhu an-nu'as wa lam yataqallab sa'atan من الليل يسأل الله فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذكره النووي في كتاب الأذكار برواية ابن سني. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abang Fauzi, kita berada di muka surat 298 jilid 3 ya Abang Fauzi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke tempat tidur dalam keadaan suci, maksudnya dia ada wuduk, lalu dia berzikir kepada Allah sehingga dia mengantuk, tidaklah dia terjaga seketika pada waktu malam serta berdoa kepada Allah supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah kurniakan kepadanya kebaikan. Imam Nawawi telah meriwayatkannya dalam kitab Azkar melalui riwayat Imam Nasa'i. Imam Nasa'i, An-Nasa'i As-Sunnah As-Sunniyi, An-Nasa'i biriwayatin Ibni Sunniyi, melalui riwayat Nasa'i. Okey, kelebihan orang yang tidur dengan berzikir dalam keadaan suci ialah Allah akan memperkenankan doanya apabila bangun daripada tidur. Telah kita katakan, ada orang tanya, ustaz, kalau ibu-ibu makcik-makcik kan suami isteri, kalau kita suami isteri bertempur tu dah batal lah wuduk, so kita bertempur kena ambil wuduk ke? Okey, sekurang-kurangnya bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni rahmatullah alaih, bila kita tidur malam kita berwuduk dah sempurna, maka kita pun pergi bertidur, kita pun berzikir, sambil berzikir. Lepas berzikir itu pun ada isteri, dia pun cium tangan suami dia, kita minta maaf bang, silap saya hari ni, so dia dah sentuh tu, maka dia dah kira berwuduk lah sebelum tidur. Tidak dia nak pergi ambil wuduk pula, tidak tidur sikit pula, dia berwuduk pula. Jadi maknanya sebelum dia datang ke tempat tidur tu, maka dia telah suci dalam keadaan berwuduk, maka dia dikira berwuduk sudah. Okey, mana tidak berwuduk, lepas berwuduk, lepas tiba berwuduk. Dan sebab sentuh dengan suami dia kan batal lalu wuduk kan. Okey dah tu. Dua golongan yang sangat beruntung kerana sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-1251. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min rajulaini, rajulun sara an wita'ihi wa lihafihi min baina hibbihi wa ahlihi ila salatihi, fayaqulu Allahu malaikatihi unzuri ila abdi sara an firashihi wa wita'ihi min baina hibbihi wa ahlihi ila salatihi rukbatan fima indi wa shafaqan mimma indi wa rajulun ghaza fi sabilillah fanhazama ma'a ashabihi fa'alima ma alayhi fi inhizami
وما له في رجوع فرجع حتى هريق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجلا رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى هريق دمه رواه في شرح السنة رواه في شرح السنة. Okey. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita senantiasa Allah SWT, yakni Rabb kita, Rabbuna, yakni Rabb kita sentiasa meredai dua jenis lelaki. Lelaki ni maksudnya lelaki atau wanita lah, biasanya digunakan perkataan lelaki. Kadang-kadang digunakan perkataan lelaki, jadi maksud jinsiyah lah, maksud jinsi insaniyah, lelaki atau wanita. Biasanya okey, jinsiniyah. Allahu Akbar. Dua jenis lelaki. Lelaki yang bangun daripada tempat tidurnya dalam cadarnya serta meninggalkan orang yang disayanginya, keluarganya, lalu pergi menunaikan solat. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, lihatlah kepada hamba-Ku, dia meninggalkan tempat tidurnya, cadarnya, selimutnya tadi, serta meninggalkan apa yang disayanginya, iaitu isterinya dan keluarganya, lalu pergi menunaikan solat kerana mengharapkan keredaan-Ku dan kasih sayang-Ku. Dan lelaki yang berperang di jalan Allah dan dia telah tewas bersama rakannya, dia mengetahui bahawa apakah dosa jika melarikan diri dan pahala jika kembali menghadap musuh, lalu dia tetap kembali menghadap musuh dan dia telah disyahidkan, yakni dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hamba-Ku, dia kembali menghadap musuh kerana mengharapkan keredaan-Ku dan kasih sayang-Ku sehingga dia terbunuh dan syahid. Sehingga dia terbunuh. Mereka yang tergolong daripada dua golongan yang disayangi oleh Allah SWT. Dan kerana apa dia? Mengharapkan ganjaran dan takutkan azabnya. Mengharapkan ganjaran, ihtisab. Mengharapkan ganjaran tadi kita kata apa dia? Meyakini terhadap janji, ihtisab, dan takut kepada azabnya, takut kepada azab daripadanya, khauf ilahi, bainal khauf wal raja. Fasal ketiga, hadis ke-12 1252 Fasal ketiga, solat sunat tanpa uzur mendapat separuh ganjaran. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala حدثت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قائدا نصف صلاة قال فأتيته فوجدته فيصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قائدا على نصف صلاته وأنت تصلي قائدا قال عجل ولكني لست كأحد منكم رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, diceritakan kepadanya, dijelaskan, mana hadistu, diceritakan, diriwayatkan kepadanya, disampaikan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang dalam keadaan duduk mendapat separuh daripada ganjaran solat berdiri, yakni sembahyang sunat lah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku telah pergi kepada baginda, lalu aku mendapati baginda solat dalam keadaan duduk. Lalu aku meletakkan tanganku ke atas kepala baginda. Lalu baginda bersabda, mengapa kamu wahai Abdullah? Aku berkata, ya Rasulullah, aku telah diberitahu bahawa Tuhan telah mengatakan bahawa ganjaran solat dalam keadaan duduk adalah separuh daripada solat berdiri. Akan tetapi Tuhan sendiri solat dalam keadaan duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akan tetapi aku tidak sama seperti kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Meletakkan tangan di atas kepala Nabi dengan tujuan untuk memberi perhatian dan menghadap kepada Nabi
seolah-olah ada sesuatu yang menghalang beliau daripada berada di hadapan Nabi. Ini tidak bertentangan dengan adab kerana kehidupan dan sahabat tidaklah terlalu berprotokol. Perbuatan ini menunjukkan hubungan yang rapat dan akrab di antara para sahabat dan Nabi. Ia juga menggambarkan betapa mesranya hubungan mereka. Begitu juga para sahabat menggunakan perkataan anta, tidak kepada antum. Antum tadi menggunakan pada perkataan respectus, benda ada respectus brother, benda yang respect, benda yang besar. Tapi sahabat kata anta, yang merupakan perkataan beradab dalam percakapan Arab. Sesungguhnya para sahabat sangat memuliakan Nabi. Jadi kita tengok, takkanlah sahabat macam tu. Begini, sahabat adalah kehidupan Nabi, kehidupan yang ghair takalluf, tak protokol sangat. Kadang-kadang ada tempat yang boleh dilakukan dan dia tidak bersalahan dengan adab. Tapi masa tu mungkin dia seorang, dia tak tunjukkan depan orang, dia seorang. Jadi letak kepala atas kepala Nabi SAW. Beliau meletakkan tangan di atas kepala Nabi tersebut selepas selesai baginda solat, kerana tidak dapat digambarkan beliau meletakkan ketika Nabi dalam solat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar dan juga Alama Ali Qari rahmatullah alaih dalam mengatakan kenapa dia meletakkan tangan di atas kepala Nabi. Walakinni lastu ka ahadin minkum. Nabi jawab, aku bukanlah seperti kamu. Maksudnya ialah, mafhum dia, maknanya ialah la usalli qa'idan illa bi uzrin walizalika al-ajru kamilan nisfu al-ajr ka'inil lil qa'id idza shalla qa'idan bidun al-uzr. Yani aku tidak akan solat duduk melainkan apabila aku uzur. Amar, kena faham benda tu. Oleh sebab itulah aku mendapat ganjaran sempurna. Setengah ganjaran akan diperolehi oleh orang yang solat duduk apabila tanpa uzur. Setengah ganjaran orang yang diperolehi dengan solat duduk tanpa uzur. Tanpa uzur dia duduk setengah aja lah. Kedua, maksudnya antara keistimewaan khususiyah ni, benda istimewa khas untuk Nabi, bahawa tidak berkurang pahala dan ganjaran solat-solat baginda. Amal dia duduk kau, bangun kau, uzur kau, tak kira tu. Itu kelebihan Nabi. Dah kita berjelaskan. Yang mana Nubli kata, okey, faham. Seolah-olah Nabi menyatakan, aku terkeluar daripada hukum ini. Bagaimana Allah menerima solatku dalam keadaan berdiri, begitulah Allah juga menerima solatku dalam keadaan duduk. Kerana tawajuhnya Nabi. Tawajuh Umi dengan Umi, kan sibuk dengan menantu baru ni. Umi tawajuh. Hudur, hadirkan hati. Maghfirah yang ada padaku tidak boleh kamu kiaskan dengan diri kamu. So Nabi itu tak sama dah dengan kita. Darjat Nabi dan tak sama, dan tak akan sama dengan kita. Hadis ke-1253 kurungan 13. Dalam solat terdapat ketenangan dan kerehatan. Dalam solatlah kita akan dapat ketenangan dan kerehatan. Seperti Maulana terangkan dulu. Ya, saya terangkan dulu. Saya ingat lagi apa saya telah terangkan. Nobly faham. Muda lambat masuk, baru habis kelas, okey, tak jadi masalah. Muda sentiasa. Wa an Salim ibn Abi Ja'di radhiyallahu anhu qala rajulun min Khuza'ata laitani sallaitu fastarahtu faka'annahum Abu zalika alaihi faqala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul aqimis salah ya Bilal arihna bis salat arihna biha, rawahu Abu Daud. Ya Bilal arihna bis salat. Sayyidina Salim bin Abdul Ja'di radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki daripada Bani Khuza'ah telah berkata, alangkah baiknya jika aku dapat bersolat lalu mendapat kerehatan. Malah kebaiknya aku solat, lepas tu aku nak rehat. Lepas solat kita kan, nanti lepas solat nanti kita rehat lah. Rehat lah. Nanti kita solat dulu, lepas solat kita rehat. Dia pun cakap macam kita. Orang ramai seolah-olah menganggap harapannya adalah satu perkara yang buruk. Kamu pelik. Nak sembahyang baru nak berehat, pelik lah. Lalu berkata menganggapnya buruk. Orang ramai seolah-olah menganggap harapan dia tadi, apa yang dia zahirkan tadi adalah satu perkara yang tak elok lah. Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal,
dirikanlah solat dan berikanlah kerehatan kepada kami dengannya. Baiklah, jika aku dapat bersolat lalu mendapat kerehatan. Maknanya bersolat dan mendapat kerehatan dalam solat. Itu maksud dia. Saya silap faham tadi. Saya kata solat baru rehat. Tak. Solat dan dalam solat itu kerehatan. Sebab dia memberi dalil tadi. Tadi faham lain sedikit. Okey. Umi ada malam ni. Okey, alhamdulillah Umi ada. Okey, memang tahu pun Umi ada. Saja je tanya. Cuma Umi kan tengok dengan televisyen dah sekarang. Jadi tak ada banyak komen. Ada Umi ada. Umi nanti insya-Allah kita balik ujung bulan 1 ni ke 20 ke. Insya-Allah ada ke lapangan. Tak ada arah melintang. Apabila sahabat itu berkata alangkah baiknya, maka sahabat lain menganggap ia perkara yang tidak elok, kerana mungkin sahabat yang berkata demikian merasa rimas terhadap solat yang merupakan sesuatu yang berat baginya menurut anggapan mereka. Kerana inilah dikatakan kepadanya, apa hal kamu? Kemudian dia menukilkan Nabi SAW, Aqimis salah ya Bilal, arihna bis ya Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Bilal, rehatkan aku dalam solat. Nabi bersabda, qurratu aini fi salat, penyejuk mataku adalah dalam solat. Tenang penyejuk mata ni, tenang aku dalam mengerjakan solat. Aku ni terlalu tenang dalam mengerjakan solat. Babu witir, bab solat witir dah mari dah. Secara umum solat witir adalah solat yang rakaatnya ganjil. Umumnya witir ni maksud dia ganjil. Solat yang rakaatnya ganjil. Maghrib tu dia tak panggil witir, dia panggil maghrib sebab dia 3 rakaat. Sepatutnya Imam Nabi Daud dia sembahyang nak sembahyang maghrib 4 tapi dia salam 3. So Allah fardukan 3 lah maghrib tadi. Di sisi fuqaha, ulama fuqaha yang kita ikuti, solat witir adalah solat yang berasingan atau khusus yang mana waktunya di antara isyak dan terbit fajar. Lepas sembahyang isyak dan hingga ke fajar, sebelum terbit fajar lah solat witir itu dikerjakan. Bila ia boleh ditunaikan? Adakah segera selepas isyak atau dilambatkan? Timbul persoalan, adakah solat witir sunat ataupun wajib? Terdapat ikhtilaf di kalangan a'immah, di kalangan ulama. Di dalam kalangan ulama fuqaha terdapat ikhtilaf di dalam bab witir. Imam Hanafi berpendapat solat witir adalah wajib. Istilah wajib di sisi mereka tidak sampai kepada tahap fardu, sebab pengeluaran hukum wajib tak sama dengan pengeluaran hukum fardu. Kita pun berkata begitu, tetapi di segi praktikal dan penunaian kita kata mutaradif, sama hukum dia wajib dengan sunat ni. Dia kata walaupun dari kaedah berbeza pengeluarannya. Tapi dah kita jelaskan sunat ni wajib ni keluar daripada khabar wahid, itu hadis zanni, dan yang fardu tu daripada qat'i, sama ada Quran ataupun hadis qat'i. Okey. Dan berapakah sekurang-kurang rakaat witir? Mazhab Hanafi berpendapat witir ni 3 rakaat ya. Tak boleh 5, tak ada apa, dia ambil buat satu keputusan. Imam Hanafi kata ada pun, walaupun banyak riwayat, ada 7 pun ada 5 pun ada 9 pun ada rakaat-rakaat witir Nabi. Tapi Imam Hanafi dia belah mengambil satu qaul fatwa bagi mereka, iaitu witir 3 rakaat. Tak boleh kurang daripada 3. Tak lebih daripada 3, tak kurang daripada 3, 1 tak boleh, 3 cuma. Mazhab Syafi'i berpendapat boleh 1 rakaat sekurang-kurang sempurnanya, boleh 1 rakaat, boleh ditunaikan kalau terlewat. Tapi sekurang-kurang kesempurnaan witir 3 rakaat. Paling sempurna 11 rakaat, sampai 11 pun boleh witir ni. Sebab ada riwayat dan kita boleh buat solat witir 11. Tapi diakhiri dengan 3 jugalah. Bagaimana tarikah solat witir? Mengikut mazhab Hanafi, pendapat sama seperti solat maghrib, cuma berbeza pada bacaan surah Fatihah, iaitu dibaca mana-mana surah atau ayat pada ketiga-tiga rakaat dan kunut sebelum rukuk di rakaat ketiga. Tak payah faham, boleh faham? Maksudnya dia sama sangat maghrib, baca Fatihah dan baca mana surah. Tapi sehinggalah surah-surah tadi pada 3 rakaat. Cuma dia buat satu salam. Lepas tu
Selepas tu nak rukuk di rakaat ketiga, dia pun Allahu Akbar. Di situ kunut dia. Kunut dia, dan kunut dia bukan kunut nazilah lah. Allahumma rabbah Allah rabb apa ni? Kunut nazilah Allahumma rabbah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Dia ada satu bacaan kunut yang lain, iaitu sebelum dia rukuk dia ada kunut. Lepas tu baru dia Allahu Akbar takbir rukuk. Sebelum rukuk rakaat di ketiga. Mengikut mazhab Syafi'i, pendapat yang paling sempurna ialah 11 rakaat. Sekurang-kurang sempurna 3 rakaat dengan 2 salam. Sekiranya dilakukan lebih daripada 2 rakaat, 1 rakaat, maka memisahlah dengan 2 salam atau lebih. Lebih afdal berbanding menyambung keseluruhan rakaat 1 malam. Sekiranya dilakukan dengan 1 salam, maka boleh dengan sekali atau 2 kali tasyahud pada 2 rakaat terakhir. Afdalnya dalam dua tasyahud. Di sisi mazhab Syafi'i, tiada kunut melainkan solat witir pada malam ke-16 dalam Ramadan hingga ke akhirnya, iaitu selepas rukuk rakaat terakhir setahun sekali sahaja. Maksudnya setahun sekali, maksudnya 15 malam itulah. Begitu. Boleh faham Kunut untuk witir mazhab Hanafi setiap kali ke? Ya, setiap kali. Dia setiap malam ada kunut. Kunut untuk solat witir ni, untuk Hanafi dia, untuk witir dia setiap malam lah kunut. Sepanjang tahun kunut. Tapi kunut dia tak angkat tangan lah. Dia Allahu Akbar, dia berdiri. Dia sebelum rukuk tu dia takbir Allahu Akbar, dia pegang. Macam duk qiyam juga. So dia baca doa kunut. Barulah dia rukuk. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi lah. Begitu. Khair. Pada setiap kali ke? Boleh. Faham Okey, alhamdulillah faham. Dan semua anak murid bisa-bisa belaka dah. Lebih pada ustaz dia lagi. Ustaz dia ni tak pandai. Ustaz kita panggil dia Wailul Litulli. Ustaz Wailul Litulli. Husnul Hizam Wailul Litulli. Wailul Litulli tu baca dia Wailul Litulli. Maksudnya telonya lidah tu masa mengaji. Tak tahu berkat doa ustaz-ustaz kita lah. Jadi juga orang. Berapa rakaatkah solat witir 12:54 kurungan 1 fasal pertama? Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna fa iza khasiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat malam 2 rakaat. Apabila seorang daripada kamu khawatir akan hampirnya subuh, mana khawatir akan hampir subuh, dia tak buat lagi witir tak ada, maka hendaklah dia solat 1 rakaat memadai, iaitu ganjilkan bilangan rakaat solat yang telah didirikan. Bila dia nak hampir subuh, bukan tu lepas isyak tu Allahu Akbar serakaat selalu. Tak. Jangan malah kat kita ni. Rajin sikit. Buat rajin lah sikit. Ada tempat kita rajin. 1 malam 2 rakaat. Solat malam ialah masna. Mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Yusuf, iaitu dalam mazhab Imam Hanafi, beristidlal dengan sabda Nabi bahawa afdalnya solat malam 2 rakaat tak payah, 4 rakaat 1 salam tak payah. Mazhab Syafi'i dan jamhur ulama berpendapat bahawa solat nafil, yakni sunat mutlak lah, mustahab 2 rakaat sama ada siang maupun malam dalam sunan arba'ah. Salatul lail wan nahar masna. Solat malam dan solat siang adalah 2 rakaat. Diriwayatkan dari sebagaimana yang ditulis dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam Nawawi, yang hasiah nombor 1 tadi saya tak panggil footnote, saya panggil hasiah nombor 1 jamak dia hawashi. Nombor 2 dinukilkan daripada kitab Mughni Muhtaj yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan selain beliau. Kita tak panggil nota kaki
kita tak panggil. Dalam witir maksud saya, dalam witir lah bagaimana cara kedudukan kunut untuk mazhab Syafi'i. Boleh buat? Tak boleh. Tapi dalam witir tak boleh lah kunut dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh hanya pada bulan Ramadan tu, pada hari ke-16 hingga ke akhir Ramadan, malam 16, malam 17 hingga ke malam 29 maupun malam 30. Itu sahaja witir. Kunut yang ada witir di dalam witir yang ada kunut dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, hari-hari. Saya pernah terlajak rokok masa Ramadan dekat Bangladesh masa kunut. Banyak. Ada sekali tu di Nizamuddin. Di Nizamuddin sembahyang hari raya. Nanti kita akan belajar bab sembahyang hari raya. Pasal kita kan sembahyang atas bangunan-bangunan. Imam Hanafi sembahyang dia 6 takbir saja zawaid. Sembahyang hari raya 6 takbir yang takbir lebih tu kita kan 12 takbir. 7 takbir selepas takbir tahrima, 7 takbir selepas takbir tahrima dalam rakaat pertama sebelum Fatihah, dan 5 takbir selepas takbir intiqalat dalam rakaat kedua masuk takbir intiqalat Allahu Akbar. Lepas tu ada 5 kali, jadi 12 sebelum baca Fatihah. Hanafi ni dia takbir 3 kali sebelum Fatihah rakaat pertama, dan rakaat kedua terus baca Fatihah, dan sebelum rukuk untuk rakaat kedua sembahyang hari raya ni dia takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali ya, subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la. Allahu Akbar. Tapi dia tak angkat lah, dia takbir lah, dia kena angkat tangan lah. Jadi kerana sembahyang tu di Nizamuddin kan, dia sembahyang bertingkat-tingkat, jadi orang tak nampak Pak Imam dekat bawah tu, kat belakang tu. Dan saya terlupa, saya dah muzakarah dah dengan sebahagian bahagian kita di Malaysia ni, orang Malaysia dan orang-orang Indonesia ni, semasa di jemaah Nizamuddin tu. Sebab dia tak nampak kan depan tu, jadi ada yang tak dengar muzakarah tu. So bila dia takbir, Hanafi takbir untuk takbir zawaid tadi, takbir lebih 3 kali untuk rakaat kedua selepas baca ayat lazim. Allahu Akbar, angkat tangan. Jadi orang Syafi'i dengar Allahu Akbar, dia rukuk. Allahu Akbar untuk takbir kedua, dia duduk i'tidal. Allahu Akbar, takbir ketiga turun sujud. Okeylah, tak nampak lagi. Takbir ketiga turun sujud. Dia takbir kebat. Allahu Akbar, rokok. Kawan tu duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, kawan tu i'tidal. Dia tu duduk sujud yang kedua. Ni dah sujud kedua, ni baru i'tidal. Allahu Akbar, turun sujud. Daripada rokok, i'tidal, turun sujud. Allahu Akbar, sujud pertama baru imam. Yang Syafi'i tu dah bangun duduk tahiyat. Bila duduk tengah tahiyat, sekejap baru baca tahiyat. Allahu Akbar, kawan tu bunyi Allahu Akbar. Sebenarnya kawan tu, imam tu baru duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Kawan tu kelaparan. Kenapa imam duduk? Kawan tu Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, duduk sujud kedua. Allahu Akbar, baru duduk tahiyat. Kawan tu 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih 3 kali. Dia duduk tahiyat dah. Dia tak nampak. Begitulah. Okey, tu pengalaman kita. Okey. Okey. Pengalaman kita. Allahu Akbar. Apabila khawatir, maka solatlah 1 rakaat. Apabila seorang itu bersolat pada waktu malam, dia menyedari bahawa waktu hampir berakhir, hampir masuk waktu subuh, maka boleh untuknya solat witir 1 rakaat. Ini adalah dalil mazhab Syafi'i bahawa boleh witir 1 rakaat, bukan pada malam, bukan lepas isyak tu 1 rakaat selalu. Orang malah tu jangan buat malam-malam macam tu. Kena buat 3 rakaat, kurang yang sempurna. Hak terbaik sebelah lah mengikut mazhab Syafi'i dalam witir. Witir 1 rakaat. Ni dalil dia 12:55. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-witru raka'atun min akhiril lail. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat witir adalah 1 rakaat pada akhir malam.
penerangan. Solat witir adalah satu rakaat. Solat witir adalah solat yang rakaatnya ganjil. Satu rakaat solat witir adalah seperti dua rakaat solat sunat yang dinamakan muqaddimah witir. Satu rakaat solat witir ini adalah selepas dua rakaat solat sunat yang dinamakan muqaddimah witir. Kita panggil muqaddimah witir lah, solat muqaddimah witir. Jika tiada masa, maka bolehlah solat hanya satu rakaat atas nama witir. Jadi dua rakaat yang kita bagi salam tu kita panggil muqaddimah witir. Dan yang kita bangun selepas tu dua rakaat kita bagi salam, duduk tahiyat bagi salam, kata Allahu Akbar, itu kita niat witir. Waktu afdal witir ialah selepas tahajud lah. Tetapi untuk mereka yang tidak mampu melakukannya pada waktu tersebut, maka bolehlah melakukannya sebelum tidur. Diberitakan bahawa Sayyidina Abu Bakar solat witir selepas solat Isyak dan Sayyidina Umar selepas solat tahajud. Hadis ini menyokong pendapat mazhab Syafi'i, iaitu solat witir satu rakaat sahaja. Maknanya boleh dikerjakan satu rakaat apabila dah terlewat. Hanafi wajib, kalau tertinggal dia kena qadha balik. Okey. Hadis yang seterusnya 1256 kurungan 3, 5 rakaat witir dengan satu tasyahud. Ada riwayat yang berbeza. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'atan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada solat waktu malam sebanyak 13 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat witir 5 rakaat daripadanya dan baginda tidak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir. 5 rakaat itu pun satu salam saja Nabi buat. Dan 8 lagi adalah tahajud. Penerangan disebutkan di sini adalah salah satu cara solat malam Nabi ialah baginda solat 4 rakaat. 4 rakaat kemudian dan tu 5 rakaat witir. Bagaimana dalam satu riwayat, mazhab Hanafi berpendapat mengenai 5 rakaat itu adalah 2 rakaat untuk solat sunat Isyak dan 3 rakaat untuk witir. Sebab tu dia jadi 15, jadi 13 tu kan. Sebab tu dia kira 13, jadi 2 rakaat untuk solat sunat ba'diyah Isyak tadi. Dalam riwayat ini sabitlah bahawa solat witir lebih daripada 3 rakaat. Ulama Hanafiyah terpaksa mentakwilkan hadis ini kerana di sisi mereka hanya menerima witir itu 3 rakaat sahaja. Mereka menerima witir itu 3 rakaat sahaja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripadanya. Di sisi mazhab Syafi'i boleh satu solat witir sehingga 11 rakaat. Dapat diketahui bahawa boleh solat witir lebih daripada 3 rakaat. Ittifaq ulama bahawa boleh solat witir 1 rakaat selepas 4 rakaat solat sunnah. Boleh juga lagi 1 rakaat untuk witir. Itulah insyaAllah. Lepas tu kita akan baca hadis panjang, iaitu solat tahajud dan solat witir Nabi yang dikerjakan oleh Nabi, insyaAllah. Jadi sebelum ni kita dah ada rancangan untuk buat daurah pada 1 hari bulan. Lepas tu ustaz ada kerja dan sebagainya, kita kata ditundakan. So kadang-kadang kan keadaan tu berubah. Kita sini berubah, kita rancang macam ni, kita rancang macam ni. So 1 hari bulan tu ustaz ada free lagi. Ustaz ada free pula sebab ustaz tak semua akan hadir kepada istimak tadi. Ustaz akan hadir pada istimak esok dan ustaz akan hadir pada 6 hari bulan pula. So ustaz tak menghadiri semua istimak tadi sebab dibahagikan. Okey, tak apa. Jadi bermakna 1 hari bulan ustaz free. So macam mana kita boleh daurah balik ke tak? Kita daurah balik tak? Boleh tak tuan-tuan untuk kita daurah 1 hari bulan? Sebab kita dah 3 minggu tak daurah. So kita daurah yang ke-15. Kita sambung untuk daurah ke-15. Tadi saya tunggu persetujuan daripada tuan-tuan lah. Tuan-tuan kata okey, tengah 1 hari saja ke? Taklah, apa pula 1 hari. Daurah tu kan 1, 2, 3 lah. Hari Jumaat malam, Sabtu pagi dan malam, dan 3 hari bulan tu tak boleh. Ahad malam tak boleh. So kita Isnin malam kita habiskan 1, 2 dan 4.
Dan Jumaat malam insya-Allah saya okey je. Jumaat malam dan Jumaat malam, Sabtu pagi dan malam, dan hari Ahad tak boleh. Kalau nak buat pagi tak ramai orang. So hari Ahad tu tak ada. Ataupun tuan-tuan nak buat pagi Ahad, boleh kan? Pagi Ahad 1, 2 dan 4. Okey, saya okey je. Kalau macam tu, kita buat macam tu lah, 1, 2 dan 4. InsyaAllah Syafiq, Aiman, Roslan, saya insyaAllah. Jadi kita on lah, insyaAllah. Kita on lah daurah kita 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4. Dan esok Ustaz ada istimak. Malam Rabu Ustaz ke Seremban ada kuliah tu dan balik lewat. So hari Khamis lah kita akan ada lagi satu kali lagi kelas umum pada hari Khamis. Dan hari Jumaat malam kita mulakan daurah, insyaAllah. So Nobli boleh war-warkan di WhatsApp, insyaAllah. Nobli tu dia baca lewat sikit malam ni. So mudah war-warkan di WhatsApp. Nantilah saya suruh admin juga untuk kendalikan perkara ni, insyaAllah. Jadi kita boleh daurah lah, insyaAllah. InsyaAllah lah, pada 1 hari bulan ni kita boleh daurah. Dan 15 hari bulan dan akhir bulan 1. Jadi bulan 1 ni 3 kali lah daurah. Sebab bulan 12 kita hanya buat sekali sahaja. Boleh insyaAllah. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita dan sama-sama insyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Masih boleh ulang siar ya, masih boleh ulang siar walaupun serta idaurah tak boleh ada pada masa tu. Boleh tengok sampai bila-bila orang yang menyertai daurah tadi, insyaAllah. Amin insyaAllah.